Sedetik pun pahlawan tidak menangis kecuali menyeka tangis Sri Kandi. Kau manusia, kau tak boleh ada semua. Sebenarnya bila kita bercakap tentang puisi ni, dia ada macam-macam aliran. Contohnya kalau dekat Malaysia ni, puisi memang dah semakin berkembang berbanding dengan dulu. Kalau dulu puisi ni kita nampak macam ada jurang antara puisi dengan masyarakat. Maksudnya orang akan fikir dulu-dulu puisi ni untuk sastrawan saja, untuk karyawan-karyawan yang dah berusia, yang dah berpengalaman saja. Tapi zaman sekarang ni puisi juga dah mula diterima dan dah mula menjadi ikutan dalam di kalangan anak-anak muda juga. Jadi kalau bercakap tentang puisi jalanan ni, I would say puisi jalanan would probably be puisi yang tak established. Saya bermula di sekolah, di mana hari tu ada pertandingan menulis puisi peringkat daerah saya rasa, dan saya cuba untuk hantar karya saya dan join pertandingan tu. Lepas tu saya saja. Saya selalu berdiri atas permasalahan. Saya selalu rasa yang puisi ni susah untuk orang faham, susah untuk didekati oleh remaja. Jadi saya kira puisi adalah satu jenis untuk pembaca menikmati penulisan itu. Jadi saya selalu merasakan yang puisi itu untuk awal-awal ini haruslah mudah, ringkas dan mudah difahami, senang difahami. Bahasa-bahasanya terus dan jelas. Mungkin bila saya dah tua nanti, umur saya dah 40, 50, mungkin saya akan menulis yang mungkin lebih berat. Penulisan saya berkembang, jadi saya bermula dengan sesuatu yang ringkas dulu. Bahasa-bahasa itu dalam puisi tu kita dah nampak macam biasa, sebab kita nampak bahasa tu dah more pada laman sosial. Contohnya dalam Facebook, Instagram, itu dah menjadi satu kebiasaan pada pembaca ataupun penulis. So tidak heran kita nampak dalam buku puisi yang menulis ataupun tajuk-tajuk yang digunakan adalah bahasa-bahasa yang agak kurang baik lah. Puisi ni banyak dia punya kelebihannya, disebabkan kerana kalau ikut psikologi pun, kalau macam kita menulis apa-apa kan, kalau kita meluahkan sesuatu melalui penulisan pun, kita dapat rasa macam benda tu macam lega. So jadi kita sekarang ni kita banyakkan isu-isu orang bunuh diri, remaja bunuh diri dan apa. Jadi saya rasa dengan menggunakan penulisan puisi ni dapat membantu mengurangkan lagi kekurangan tahap remaja depression. Saya seorang penulis yang menggunakan bahasa-bahasa yang terus saja. Penulis yang suka dengan bahasa-bahasa yang tak perlu terlalu simbolik. Bahasanya terus tapi sampai kepada pembaca. Walaupun dia tidak terlalu simbolik, tetapi dia memberi makna yang saya rasa sampai ke dalam hati pembaca. Bila saya dapat asrama ni, editor saya adalah seorang penulis daripada PTS, dan pendekatan saya dekat sini adalah pelajar sekolah. Oleh kerana tu mungkin saya membawa satu genre indie saya sendirilah. Indie ni tak semestinya macam kerana bahasa tau, mungkin bermaksud sesuatu yang di luar daripada orang selalu buat. Dua buku saya memang saya sendiri yang pilih. Macam Seksi Ovari, sebenarnya ada yang merasakan yang Seksi Ovari ni macam berbaur lucah. Sebenarnya saya rasa ramai orang yang tak tahu yang ovari tu bukanlah benda lucah pun. Dia adalah organ dalam wanita untuk mendapatkan anak. Alright, okay, so ovari ni penting untuk saya merasakan yang wanita itu misteri. Kita tak nampak ovari ni macam mana, tapi saya suka menulis tentang perempuan. Jadi tajuk-tajuknya pun lebih kepada perempuan lah. Kadang kalau bahasa tu kasar sangat, memang agak susah nak dijual. Tapi kalau kadang-kadang benda tu menarik perhatian tau. Macam kadang benda tu kita nak baca, tapi kita nak benda tu ditapis. Bukan untuk insult ke apa. Baca novel tu macam kita baca benda yang something real lah, daripada benda tapis-tapis. Tapi benda tu kalau dihaskan untuk insult tu memang tak patut lah. Kalau macam orang tu nak baca untuk buka minda dia, itu patut lah.
kira macam dekat indie tu semua orang bahasa lain-lain kan. Tiba-tiba saya bahasa yang macam agak skema, yang ini indie ke? Orang pun ini indie ke? Tapi orang still nak baca sebab target untuk asrama ni memang saya targetkan untuk budak-budak. Mostly golongan remaja, banyak kita dalam pertengahan 18 ke 35. Maksudnya golongan remaja. Muslim Melayu lah, Cina ada juga, India pun ada juga. Feedback yang saya dapat semasa diorang datang kepada saya dan cakap diorang suka buku ni, yang tu saya rasa macam betul ke ni? Saya tak pernah plan kan untuk jadi macam ni. Bila diorang boleh terima buku saya rasa itu satu penghormatan buat saya lah sebagai penulis. Walaupun saya berada dalam kalangan penulis-penulis independen yang selama ni macam orang pandang bahasa dia macam bahasa dia macam ni, mungkin novel dia macam tu. Seorang penulis itu harus bertanggungjawab terhadap penulisannya, alright? Jadi kalau kita memilih tajuk yang kita rasa tajuk itu kasar ataupun tajuk itu lucah, kita sendiri as a penulis, kita kena bertanggungjawab terhadap benda tu. Macam saya tulis Seksi Ovari, ramai orang anggap dia lucah. Saya pun tak tahu kat mana lucahnya, tapi saya bertanggungjawab atas penulisan dalam buku ini yang saya fikir dan saya rasa ia tidak lucah. Dan saya menulis dengan perasaan seorang perempuan. Jadi Ovari itu bagi saya mewakili suara perempuan, mewakili perasaan dan penghayatan persekitaran saya terhadap wanita. Jadi kita kena bertanggungjawab terhadap penulisan kita. Pendapat Faiz sendiri, Faiz sebenarnya kurang bersetuju juga sebenarnya. Bila penulisan ini melibatkan satu tata bahasa yang indah, bahasa yang berkias, maksud yang tersurat, maksud yang tersirat, makna yang mendalam. So bagi Faiz, sebenarnya kat situ pun kita boleh didik apa maksud ayat ni, benda tu tersirat. So Faiz rasa kalau ikutkanlah kejujurnya, Faiz kurang bersetuju sebenarnya penggunaan bahasa tu. Dia ada pro ada kontra dia. Dia lebih elok kita kekalkan bahasa yang indah, bahasa yang baik, atau bahasa yang kira sopan kan. Kalau Melayu ialah kita kekalkanlah benda tu. Jadi daripada puisi ni jugalah penggunaan bahasa Melayu kita dapat berkembang masa akan datang. Kiranya penggunaan bahasa dalam puisi ni sangat banyak. Ada klasik, moden, dan kita dapat lihat di zaman sekarang pun yang straightforward semua. So diorang rasa benda tu sangat rare dan juga hipster. Jadi pengikutan tu akan berterusan mengikut zaman. Penggunaan bahasa editor kita yang tapis, tapi untuk lepaskan MPH, bahagian MPH pula yang tapis. Sebab tu ada buku yang tak lepas, macam buku babi, buku lelaki asisten saya pun tak lepas, buku babi tak lepas sampai sekarang. Untuk penapisan ni sebenarnya memang lembaga untuk buat penapisan buku-buku dekat Malaysia ni. Macam contoh buku babi tu, sebenarnya dia tak MPH, dia memang terima buku-buku PC, buku-buku ini lain. Tapi MPH pun tak nak terima buku tu. Ini salah satu buku yang tak lepas untuk keluar dari MPH, lelaki asisten sel dengan buku babi. Sebab tu jadi bestseller. Kalau kita baca pun, cerita dia pun memang best. Cerita menyadarkan tentang cerita pasal anak haram. Macam babi tu, ia adalah berkisarkan tentang anak luar nikah. Bila anak luar nikah, dia takkan tulis dekat situ anak luar nikah. So agak skema. Diorang pilih babi tu supaya macam memberi satu gambaran lah yang orang-orang macam ni selalu dianggap di belakang. Tapi sebenarnya dia lebih kepada berbentuk didikan, ada agama sikit. Macam sambungan dia jugalah. Saka, dia pun agak kontroversi. Lepas tu juga buku Nasi Kangkang, keluar Legend Press tu. Pada saya itu bukan cerminan kepada isi dia. So you definitely don't judge a book by its cover lah dalam hal ni. Ada seorang perempuan, dia macam kritik buku ni, macam dia ingat kan macam kontroversi kan Rosmah kan, macam nampak sangat macam nak buat dekat STPM kan, padahal cerita ni bukan ada kaitan pun sebenarnya. Cerita pasal satu kom-kom. Bit berhak untuk menentukan sejauh mana tajuk itu boleh pergi ke pasaran, okey? Macam saya sendiri pun, untuk saya mendapat restu daripada penerbit saya untuk keluar dengan tajuk ini pun, saya pujuk ya, saya cakap dengan dia alasan tersendiri kenapa saya pilih tajuk ini. Jadi saya harap penerbit saya memahami dan terbitkan juga buku tu. Akhirnya walaupun kita ada sedikit perbalahan dan perbincangan, akhirnya mereka setuju dengan tajuk ini. Kalau kita berada dalam kalangan indie ni, kita kena menonjol. Kita masih baru, new line masih baru. Macam ini ni baru 2011. Kita kena cari kelainan daripada novel-novel cinta. Novel cinta dia punya line tu dah kuat, dia punya pembaca tu dah ada. Yang indie ni dia kena cari satu trademark tersendiri lah. Penerbit yang keluarkan duit, so penulis kena dengar cakap penerbit.
So itu marketing strategy. It has nothing to do with the content. Itu ketika tak sebenarnya keterbukaan masing-masing nak terima. Kalau macam misalnya dia cerita pasal benda yang buruk, kita jadikan sepadan kan. Yang baik kita ikut. Macam buat lapik-lapik lah sikit kan. Benda ni rasa lagi dekat dengan pengguna. Biasa macam kita berlapik-lapik kan, macam tak sampai sangat kat orang. Kalau macam ni dia terus sampai dekat orang, kat penerima. Orang tu biasa akan berkesan. Sebenarnya buku-buku alternatif ni dia pengguna rasa lagi dekat. Cara penceritaan dia lagi simple, lagi santai. Dia tak ada macam balik bahasa yang berlapik-lapik. Saya rasa orang yang memilih untuk menulis ataupun mengambil tajuk-tajuk yang lucah, kasar, mungkin dia ada alasannya yang tersendiri. Saya pun tak nak meletakkan kesalahan pada dia. Mungkin dia muda lagi ataupun dia merasakan yang memang dia perlu menggunakan tajuk itu untuk buku dia, untuk melariskan buku dia ataupun sebagainya. Kita semua ada alasan terhadap apa benda yang kita buat kan. Jadi terpulang kepada individu itu, tetapi kita harus bertanggungjawab terhadap penulisan kita. Untuk novel ini ni, untuk cover, contohnya novel babi semua tu kan, itulah marketing sebenarnya. Sengaja mewujudkan satu interpretasi dan satu pandangan yang tajuk ni teruk gila, tapi cerita dalam tu berlainan sekali dengan cuba dipaparkan. Kalau ikut macam sejarahnya, ratus membaca makin meningkat untuk Legend Press. Sebab yang cover tu memang itu kerja penerbit, kerja penulis yang dalam tu. So itu semua marketing strategi saja. Sebab sangat kompetitif. Dia punya industri penerbitan buku sekarang ni sangat kompetitif. Sangat banyak buku yang dipasarkan sekarang. So many books out there. Mainstream tak mainstream apa semua tak menjadi isunya best ke tak cerita tu. Penting untuk tajuk mewakili keseluruhan dalam hasil penulisan ini. Jadi bila orang melihat seksi ovari, jadi mereka akan tertanya-tanya, adakah berkaitan tentang perempuan ya dalam buku ni? Oh iyalah, betul lah, seksi itu pun mewakili perempuan juga. So kita akan mendapat gambaran secara tak langsung, okey, buku ini begini, alright? So ada juga tajuknya yang mungkin absurd, tapi tulisannya juga mewakili benda-benda yang reality. So saya rasa tak ada masalah, dua-dua pun okey. Cuma dia bergantung kepada sejauh mana penulis itu mahu buku dia dilihat sebagai genre yang macam mana. Okey, bila kita tengok tajuk saja, kita boleh membuat kesimpulan, okey, ini sesuai untuk perempuan, ini sesuai untuk keluarga dan remaja, ini sesuai untuk kehidupan. So saya fikir walaupun buku saya ni dedikasikan untuk perempuan, tetapi ia tetap boleh dibaca oleh mana-mana golongan dan kategori sekalipun. Berhenti melabelkan buku indie tak indie, sebab buku is buku. At the end of the day, buku is buku. It comes down to cerita tu sedap tak sedap, itu je. Jangan label. Pada saya tak fair kalau kita cakap buku indie semuanya bahasa dia sampah, mencarut je, lepas tu dia punya title nak kontroversi je, lepas tu buku mainstream pula boring, skema. Pada saya tak perlu label macam tu. Sebab buku daripada syarikat penerbitan yang dah establish ataupun syarikat penerbitan yang baru, dua-dua pun ada macam-macam gaya. Penulis, lain gaya. Lain penerbit, lain gaya. Buku yang establish pun ada je cakap-cakap kesat apa semua. Buku alternatif pun ada juga yang bahasa dia skema. So tak perlu label. You buy that book because the story is good. Because gaya bahasa dia tu menarik minat awak. Anak-anak kita bakal datang tangkas dan berilmu. Dan kita dalam sejarah bakal syahdu dan bangga. Kerana awan yang indah, lapis pelangi lebih mesra, wajah diri dan inti pribadi kita tunjang bagi kehidupan dan kemerdekaan bangsa yang sentiasa sedia belajar mengerti dan tekun hidup bersama.